membuat rancangan untuk membuat perkauman di sini. Jadi saya pihak polis telah mengambil tindakan kuat supaya beliau tidak itu tidak ada masalah sampai suara kita tidak menggalakkan napi-napikan isu perkauman. Rata-rata peniaga memuji tindakan pihak berkuasa yang mengawal keselamatan dan keamanan kawasan tersebut. Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Hussein sekali lagi menegaskan anggota tentera yang didapati terlibat dengan kumpulan militan IS akan dipecat daripada perkhidmatan. Kementerian dan Angkatan Tentera Malaysia ATM memandang serius dan tidak akan berkompromi dalam isu ini. Ini saya dah minta ATM melihat secara serius dan Kajat Kor Agama kita telah pun merangka satu pendekatan dan military intelligence atau basic kita pun daripada dulu lagi sudah saya arahkan memantau secara dekat, tetapi jumlah yang diumumkan itu tidaklah besar kalau nak bandingkan apa yang berlaku di negara-negara lain, tetapi kita tak ambil mudah fenomena ini. Beliau ditemui selepas majlis korban perdana Parlimen Sembrong dikeluar. Beliau mengulas mengenai tangkapan IS yang turut melibatkan anggota tentera. Semua permohonan yang masih tertangguh bagi sivil kelahiran dan MyKad rakyat Sarawak mendapat kelulusan segera. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata kelulusan segera tersebut diberikan demi kepentingan rakyat negeri. Menurut beliau, ia juga disokong melalui kuasa yang diturunkan Perdana Menteri bagi menyelesaikan isu tersebut rakyat Sarawak. Isu tersebut berjaya diselesaikan segera dalam dua mesyuarat bersama pasukan bertindak yang telah ditubuh dan diketuai Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Joseph N. Pulau Gelang dan Timbalan Menteri Dalam Negeri Masir Puja. Timbalan Perdana Menteri menyatakannya pada majlis pemimpin bersama rakyat di rumah Matthew Manai, kampung Medikin Ganau, Karakas di Balai Ringin dalam daerah Serian. Sementara itu, terdapat dalam ucapannya, Masir berkata terdapat 1,600 permohonan sivil kelahiran dan MyKad di Sarawak yang masih tertangguh ketika ini. Jabatan Pendaftaran Negara akan mula memproses permohonan terlebih tahun ini dengan Selangor Sibu sebagai lokasi projek perintis. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Tun Saiz Sarawak berkata pemilihan Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri hasil undian 11 juta pemilih melalui pilihan raya umum ke-13 bukannya dilantik mana-mana individu. Jurusita Datuk Seri Muhammad Saleh menyangkal dakwaan Dr. Mahathir Mohamad yang beliau bertanggungjawab melantik Datuk Seri Najib. Dalam catatan terbaru blog beliau, Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh menyatakan yang Tun Dr. Mahathir hanya sebahagian daripada pengundi pada pilihan raya itu. Pemilihan Datuk Seri Najib sebagai Presiden UMNO juga dibuat ahli UMNO sendiri. Ia secara tidak langsung menjadikan kedudukannya sebagai orang nombor 1 dari SAF. Malah pelantikan Datuk Seri Najib sebagai Timbalan Perdana Menteri buat Tun Abdullah Ahmad Badawi yang menjadi Perdana Menteri ketika itu. Kerajaan Pakatan atau harapan baharu, apakah status sebenar Kerajaan Negeri Selangor ketika ini? Persoalan itu ditimbulkan penerusi Majlis Tindakan Persekutuan Negeri Selangor, Datuk Seri Nur Umar. Menurut beliau, bagaimana kerajaan negeri itu mampu membuat sesuatu dasar tanpa kesepakatan semua ahli, termasuk anggota Exco Kerajaan Negeri. Perkara itu berdasarkan realiti yang setiap parti mempunyai dasar dan manifesto mereka sendiri. Dan bagaimana kalau dalam musyawarah Exco? Exco PAS pada Exco DAP pun ada. Jadi bagaimana PAS nak melaksanakan perjuangan mereka mengenai Islam di negeri Selangor? Kerana sudah tentu apa yang dikatakan oleh PAS akan tidak diterima oleh DAP. Dan bagi besar pula dia tidak ada kuasa mutlak kerana DAP yang lebih dominan di dalam kerajaan negeri Selangor. Beliau juga mempersoalkan bagaimana logo Darul Ihsan Investment Group DEIG boleh digunakan pada mock cek pembayaran zakat sedangkan syarikat itu masih belum beroperasi. Datuk
Datuk Seri Nur juga mahu kerajaan negeri membuat penjelasan terhadap dakwaan yang DEIG memohon pinjaman RM500 juta. Beliau menyatakannya di Tanjung Karang pada majlis korban perdana 38 ekor lembu dalam kawasan parlimen itu. 16 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU setakat ke-6 tahun masih dalam kategori tidak sihat. Tidak ada penerbangan Malaysia Airlines MAS yang bertolak dari atau tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur PLIA yang terjejas akibat penerbangan pesawat MH2591 dari Munich ke Kuala Lumpur dialihkan ke Pelabuhan daripada ekoran jarak terdampak. Rakyat dalam satu kenyataan yang bermula operasi pemantauan akan dilakukan bila indeks pencemaran udara suatu pecah parah tidak sihat 72 jam berturut-turut. Meteorologi Gunung turut memantau keadaan tersebut di negeri Johor. Dalam hari itu di Singapura terdapat peningkatan kualiti udara dan keadaan jeroboh berkurang perubahan dalam anu lazim. Menurut Agensi Alam Sekitar Nasional NEA Singapura, keadaan di Republik itu terus berjeroboh menyebabkan paras jeroboh sederhana hingga tebal. Setakat tengah hari kami, bacaan indeks standar pencemaran PSI mencatat bacaan dari 93 kepada 110, iaitu kategori tidak sihat. Bacaan PSI 24 jam untuk 12 jam seterusnya dijangka berada di paras tertinggi dalam kategori sederhana dan tahap paling rendah dalam bacaan tidak sihat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN-KP mengakui terdapat kenaikan harga daging sekitar 2 hingga 3 ringgit sebelum sambutan Aidiladha. Bagaimanapun menurut Timbalan Menteri Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah, harga daging kembali stabil ketika sambutan Aidiladha memandangkan ramai dalam kalangan umat Islam melakukan ibadah korban. Diberitahu harga daging lembu tempatan di pasar RM28 sekilogram. Jelas adun bakar bata itu tanpa mengira musim perayaan, pegawai penguatkuasa kementerian sentiasa bertugas bagi memastikan tiada peniaga dan pembekal yang mengambil kesempatan. Setakat ini tiada sebarang aduan diterima daripada pengguna mengenai kenaikan harga barangan secara tidak munasabah sepanjang musim perayaan. Kita pun bagi tahu kepada peniaga, walaupun pada musim Aidiladha ni tak ada kita buat skim kawalan harga musim perayaan, tetapi kita mantau supaya tidak ada kenaikan harga yang terlalu melebihi tak munasabah. Tapi dalam pemantauan kita tempatkan penguasa di seluruh tempat-tempat jualan, di pasar, di pasar tani. Terdahulu beliau hadir pada majlis korban perdana Parlimen Al-Imergung Al-Ustaz Kedah. Wanita temui ajal selepas bas merempuh kereta. Rinciannya seperti penanti. Apa yang teruk? Makanan sunnah dan tradisi
kita semula melalui kaedah pengasingan sisa di punca dapat memuji harus kita. Jom amalkannya dengan panduan mudah ini. Pertama, asingkan sisa dapur, sisa makanan, sisa lampir dan bahan-bahan kotor dan letakkan ke dalam tong sampah. Yang kedua, barang kita semula dibungkus ke dalam beg plastik mengikut 3 kategori: plastik, kertas dan lain-lain, dan diletakkan di sebelah tong sampah untuk ditimpan seminggu sekali. Atau boleh dihantar terus ke pusat kita semula yang berdekatan. Kita boleh mengubahnya, asingkan demi masa depan anak-anak kita. Dia 2015 berbelanja bersama Kopi Super Best Power. 4 kumpulan, 16 pasukan berbentak untuk mengungguli kejohanan Piala Malaysia 2015. Nikmati kekawal Kopi Super Best Power sambil menyaksikan kesempurnaan hebat perlawanan bola terbesar Malaysia ini hanya di TV1. Aku. Anda dengan Kopi Super Best Power Piala Malaysia 2015 bertembak ke pertama Kopi Super Best Power. Power. Dalam kopak. Mengetik ibrah membentuk biasa. Pengalaman Guyufur Rahman kami kongsikan. Saya Ustaz Ahmad dan juga saya Ustaz Ashraf Rahman. Secara berdoa. Bertemu kembali susulan tragedi rempuhan di Mina. Meskipun beberapa negara terlibat termasuk Iran telah pun mengumumkan mereka yang berkorban, namun pihak berkuasa Arab Saudi masih belum mengeluarkan senarai penuh mangsa. Berhubung tragedi itu juga, Menteri Kesihatan Arab Saudi Khalid Al-Fadhan menyeluruh akan dilakukan secepat mungkin untuk mengetahui punca sebenar berlakunya insiden terburuk di Mina selepas 25 tahun itu. Dalam masa sama, tidak menolak kemungkinan rempuhan berlaku disebabkan beberapa jemaah bergerak tanpa mengikut arahan. Hasil siasatan juga akan diumumkan kepada orang ramai. Mangsa yang tercedera telah dipindahkan ke hospital di Mekah dan jika diperlukan, mereka akan dimasukkan ke hospital sekitar bahagian-bahagian lain di Arab Saudi. Tragedi rempuhan di Mina yang berlaku pada Khamis lalu tidak boleh dijadikan sebagai bahan kepentingan politik mana-mana pihak. Imam Masjidil Haram Syekh Saleh Al-Talib menerusi khutbah Jumaat berkata, tragedi yang berlaku kemarin adalah disebabkan sikap tidak bertanggungjawab dalam kalangan jemaah yang tidak mematuhi arahan yang dikeluarkan pihak parti. Kerajaan Arab Saudi katanya sebelum ini bersedia sepenuhnya untuk menguruskan hal ehwal jemaah haji yang datang dari seluruh dunia setiap tahun. Dalam masa yang sama, Syekh Saleh menyarankan kepada pihak berkuasa Arab Saudi untuk memastikan kejadian tersebut tidak berulang dan meminta setiap jemaah supaya terus mematuhi undang-undang ditetapkan. Penempatan khemah jemaah haji dari Mesir di Mina terlibat dalam satu kebakaran dipercayai berpunca daripada sebuah dapur perhampiran perkhemahan tersebut. Namun, tiada jemaah yang cedera. Perdana Menteri Datuk Dr. Ashraf Rashidi Disuki dalam kenyataan media menyatakan tiada jemaah haji dari Malaysia yang terlibat dalam kebakaran yang berlaku pada Liwat.